Alamak. Terima kasih. Okey dah, jom. Kita sambung balik. Jadi kita nak pergi solat Jumaat. Malam ni saya tak ada dah. Okey, malam ni saya dah tak ada dah. Saya pergi cuti. Okey. So sekarang ni setup manipulation tadi dia akan wujudkan structure cell. Okey, dia akan wujudkan structure cell yang baru. Faham? Dia akan buat breakout. Apa masalah dia ni? Saya nak kena beli benda baru lah. Saya akan beli pen baru. Okey. So setup M1 ni dia akan wujudkan satu, tujuan dia adalah untuk mewujudkan structure baru. Tujuan dia untuk mewujudkan structure baru. Buang masa sekejap. Saya tak nak buang masa. Okey. So tujuan manipulation M1 dia adalah untuk mewujudkan structure yang baru. Okey, okey. Dia breakout. Okey. So dah ada structure yang baru. Okey, bila ada structure yang baru, proses yang sama. Okey, proses yang sama. So kat atas ni dia dah jadi resistant M15 Dia dah jadi resistant M15. So kita akan treat dia sebagai setup yang normal. Okey, setup yang normal. Sama juga. Kita akan tunggu M1 buat structure buy. Okey, M1 buat structure buy. M1 akan naik. Okey, M1 akan naik. Macam tu. Faham tak? Benda yang sama juga. Okey, bila dah sampai benda yang normal juga akan jadi. Ingat, untuk M15 trending down, untuk M15 turun, M1 kena buat structure cell. Okey, M1 kena buat structure cell. Okey. M1 kena buat structure cell. Macam tu. So M1 buat structure cell dan dia akan memulakan trending M15. Okey, dia akan memulakan trending M15. Okey, macam tu. Faham tak? Okey, settle. Okey. Cerita fail M15 tadi dah settle lah. Okey, Okey. Okey, kemudian sekarang ni ini proses dia yang panjang sikit. Okey, sekarang ni ini adalah zone H1 Ini support H1. Okey. So structure by H1 ni, dia kat sini M15 perlu buat structure buy, betul? Sampai sini M15 kena buat structure buy. Mana sekejap. Okey, sepatutnya M15 kena buat structure buy. Okey. Macam mana lebih kurang macam tu lah. Okey, M15 kena buat structure buy. Okey. Baru H1 boleh trending. Okey. Ini topik multi time frame. Dia break. Apa jadi? Okey, itu kita nak bincangkan. Okey. Itu yang kita nak bincangkan. Pagi ni kita ceritakan benda-benda setup yang fail saja. Setup yang fail saja. Nampak tak kalau you hold, bila saya kata structure dah fail, you hold juga. Nampak tak apa jadi kalau orang yang degil? Itu sebab saya cakap jangan ada unsur berharap. Okey. Dia breakout. Tadi saya loss tadi dalam 5 pip saja. Saya close tadi 5 pip saja. Okey. Kenapa you nak hold? You nak hold tadi dah berapa pips? Dah berbelas-belas pip. Jangan hold. Okey. Kita bukan trader yang floating. Ingat kita bukan trader yang floating. Kena ingat tu. Kita bukan trader yang floating. Okey. Okey. So sekarang ni kalau fail apa jadi? Okay, kalau fail apa jadi? Contohlah kat sini H1 ada buat satu resistance. H1 ada buat satu resistance sebelum dia fail. Okey, sebelum dia fail. Contoh macam tu. H1 ada buat satu resistance sebelum dia fail. Okey. So sekarang ni bila fail, bila the whole structure ini pecah, bila structure ini pecah, bila support ni pecah, dia menggagalkan keseluruhan structure by H1.
Betul. Dia menggagalkan keseluruhan structure by H1. Okay? Itu yang saya kata semalam. Banyak kali saya kata. You ambil semua setup yang available, you kena ambil. Faham tak? Contohlah, kalau you kata you nak tunggu setup H1 buy. Okay? Yes, betul. Kat sini ada setup yang sangat besar. Okay? Tapi, kalau setup ini gagal, apa jadi? Okay? Apa jadi? You akan buang masa you. Okay? Kalau you dah ambil setup kat atas ni, you dah tahu dah ada available setup. You ada 1, okay? You ada 2, ni kan, 2, 3, 4. You dah boleh dapat banyak setup kat atas tu. Tapi kalau you tak ambil, you kata nak tunggu bawah saja, kat sini you dah mental tau. Okay? You tunggu daripada pagi sampai malam, setup tu gagal, pecah. Okay? You dah mental sebab you tak buat profit lagi hari ni. Okay? Tapi orang lain yang pandai, dia dah ambil semua peluang yang ada, dia malam tu dia dah senyum dah. Okay? Walaupun gagal, dia dah senyum dah sebab dia dah ada profit. Dia dah withdraw 4 kali dah. Okay? Dia dah withdraw 4 kali dah. Faham tak? So dia dah tak kalut dah. Faham tak? So mental dia terjaga. Sekarang ni bila kat sini mental you dah koyak, you tunggu daripada pagi sampai malam, setup itu fail, mental you dah koyak, dan you akan cuba berharap, you cubalah nak buy, pergi ikut signal dan sebagainya, pum, gagal, MC. Okay, you punya otak akan terganggu. Faham tak? Itu saya cakap, ambil semua setup yang available, ambil saja. Okay, ambil saja sebab tak ada benda yang confirm, tak ada benda yang absolute. Okay? Tak ada siapa dalam dunia ni, tak ada trader yang boleh kata aku boleh confirm 100% benda ni akan jadi. Tak ada. So mana-mana peluang yang ada, yang available, you ambil saja. Faham Boleh? Okay, sekarang ni contoh structure H1 tadi dah gagal. Okay? H1 ni dah gagal. Okay, kita sekarang ni kalau nak tunggu H1 ada balik, nak tunggu H1 tu ada balik, okay, you kena tunggu dia breakout benda ni. You kena tunggu dia breakout balik resistance ini, strong resistance ini, okay? Baru dia jadi satu structure buy yang baru. Okay? Contoh macam ni. Okay? You kena tunggu dia break. You kena tunggu dia break. Baru dia jadi satu structure buy yang baru. Betul? Dan you akan repeat proses yang sama. Iaitu dekat M15, dekat M1, you akan repeat proses yang sama. Betul? Okay, tapi sekarang ni structure tu belum ada. Structure tu belum ada. Dekat sini you pakai manipulation. Faham tak? Okay, manipulation macam mana? Tengok balik. Okay, tengok balik contoh macam ni. Contoh macam ni. Sekarang ni yang akan menaikkan H1 ni, yang akan menaikkan H1 ke atas ni, okay, yang akan menaikkan H1 balik ni adalah M15. Betul? M15 kena buat structure buy, okay, untuk mewujudkan satu structure H1 yang baru. Okay? Dia kena pecah ni untuk wujudkan structure buy H1 yang baru. Faham? Okay. So dia buat structure buy. Okay, dia buat structure buy. Okay. Dia pull back balik. Okay, kemudian dia pacak macam tu. Okay? Ataupun ini kita letak color hitam lah. Ini adalah breakout H1 breakout H1. Benda yang sama. Jangan takut, jangan risau. Benda yang sama, tak ada apa-apa yang lain pun. Okay, dia breakout macam tu. Faham tak? Dia breakout macam tu. So nanti dia akan jadi proses yang sama. Dia akan jadi proses yang sama. Dia akan pull back ke sini. Okay, saya delete dulu. Okay, so sekarang ni tujuan manipulation M15 tadi, ini manipulation setup tau. Ini M15 setup. Okay, tujuan dia adalah untuk wujudkan ini. Okay, itu tujuan dia. Faham tak? Okay, tapi dia akan lalu proses yang sama lah. Faham tak? Okay, untuk dia pull back. Okay, dia kat sini korang ada banyak lagi setup. Kat sini akan ada setup M1. Kat sini korang dah balun dah bang. Korang dah balun dah. Apa nak takut? Kat sini ada setup M1. Nampak? Kat sini ada setup M1. Okay? Bila sampai sini, okay, M1 kena buat structure buy pula. Nampak? Kemudian baru dia boleh naik. Faham tak? Okay, benda ni ulang-ulang. Sebab tu you kena rajin lukis. Kalau you nak cikgu minta tolong tengok dekat chat, benda tu you takkan dapat. Benda ni you kena lukis. Faham? So benda ni akan mewujudkan balik structure by DH1. Okay, lepas tu dia punya proses repeating. Okay, proses dia repeating.
Okay, proses dia repeating. Kemudian dia akan pull back balik. Okay, kat sini H1 dia dah buat satu structure buy yang baru. Kemudian proses dia sama. Okay, dia akan pull back balik ke support dia. Kemudian proses dia repeat. Okay, proses dia repeat. Okay, kemudian M15 akan buat structure sell. Okay, dia buat structure sell. Okay, tapi kat sini kat sini M1 pula akan buat structure buy. Kat sini korang boleh masuk lagi. Kita masuk. Okay, selagi boleh masuk, abang masuk. Abang jangan tak masuk. Sebab apa? Jadi setup fail, abang meroyan. Okay, abang meroyan. Tak mau meroyan. Okay, kemudian M50 nak turun, nak pull back H1 ni, M1 kena buat structure sell. Okay, sebab dia akan menurunkan M15. Faham? Itu rasional di sebalik kenapa kita tunggu multi time frame. Itu dia punya rasional. So jadi H1 akan pull back. Okay, H1 akan pull back. Faham tak? Macam tu. Proses dia sama bang. Proses dia sama. Okay, nampak tak? Nampak tak? Bila fail apa yang akan berlaku? Nampak tak sekarang ni? Tak nampak kecil sangat. Okay. Sekarang ni asalnya structure buy dekat sini. Faham tak? So sekarang ni bila dia break, okay, you asalnya you kena tunggu structure buy yang baru. Ini structure buy yang baru, faham tak? Okay, tapi dengan manipulation you wujudkan structure buy yang baru. Okay, you tak tunggu dah. Sekarang ni you dah tak tunggu dah. Okay, entry you sekarang dah tak putus, faham? Entry you dah tak putus. Okay, sekarang ni dekat sini you wujudkan satu structure baru. Okay, bila structure baru settle, ingat manipulation ni tujuan dia untuk wujudkan structure baru sahaja. Tak lebih itu saja. Okay, so awak dah wujudkan structure baru. Okay, awak dah buy. Settle kat situ. Okay, settle. Okay, kemudian proses dia repeat balik. Proses yang sama. Okay, sekarang ni contohlah sekarang ni ini berlaku fail dalam satu time frame saja. Sekarang ni kalau dua time frame, contohlah sekarang ni dia dah sampai bawah ni. Okay, sekarang ni H1 nak trending betul. Tapi kalau support ini gagal juga, okay, kita akan repeat proses yang sama dekat M15. Okay, contohlah ini H1 ni gagal. Okay, H1 ni gagal. Okay, Okay, H1 ni gagal. Okay, so sekarang ni kalau gagal, sama juga kita nak kena tunggu, kita nak kena ambil manipulation untuk buat structure baru, betul? Kita nak ambil manipulation untuk buat structure baru. Okay, sebenarnya gagal macam mana pun you punya setup, you punya structure tu gagal macam mana pun, you tetap ada peluang bang. You tetap ada peluang, sama ada you cukup cekap ataupun tidak, itu saja. Right, jap. Apa benda ni? Sekejap, saya kena lukis line baru. Line saya tak bekerja sama dengan saya. Okay, right. Alright. Okay, so bila structure H1 tadi dah gagal, kat sini dah gagal kan? Okay, kat sini dah gagal, betul? Okay, sekarang dah gagal. Okay, sekarang dah gagal. Okay, untuk korang nak teruskan lagi perjalanan ke atas, korang kena tunggu structure buy yang baru. Okay, tapi dengan manipulation korang boleh wujudkan structure buy yang baru. Okay, macam mana nak wujudkan? Korang kena manipulate dia dekat lower time frame dia. Maksudnya dekat sini korang kena tunggu M15. Okay, kat sini korang tunggu M15 buy. Okay, kat sini korang tunggu M15 buy. Macam tu, faham tak? Okay, sekarang ni proses yang sama. M15 pull back dan M15 akan trending, betul? Dia akan breakkan tu sebagai structure buy yang baru, betul? Okay, tapi apa jadi kalau M15 ni pun gagal? Okay, M15 ni pun gagal. Okay, contoh macam ni kan, dia dah buat structure buy ni, kemudian masa dia pull back, dia gagal. Dia gagal. Korang tengok benda ni. Ini dua level bang.
2 level. Ini saya ada buat itu. Rasa 2 minggu lepas kot Okey. Kat sini nampak tak M15 dia dah gagal. Dia dah gagal kat sini, dia dah gagal. Sekarang ni kalau nak buat manipulation H1, awak kena adakan dulu structure buy dekat M15 betul. Okey, dengar dia punya logik. Dengar dia punya logik Kalau nak buat manipulation H1, nak wujudkan structure H1 yang baru, awak kena ada structure buy M15 betul. Sekarang ni M15 ni gagal. M15 ni gagal. Macam mana dia nak manipulate untuk adakan structure H1? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Jadi awak kena manipulate M15 dulu. Awak kena manipulate M15 dulu. Okey. Kemudian M15 ni akan manipulate H1. Okey macam tu tak apa, benda ni pening sikit. Tapi benda ni tak adalah susah, okey, tak adalah susah. Okey. Awak kena manipulate M15 dulu. Okey. Manipulate M15 dulu. M15 ada kat situ kan, resistance dia kan. Okey, alright. So sekarang ni awak ambil manipulation dekat M1. Dekat M1 macam tu. Awak. So dekat M1. M1 awak tunggu structure buy. Okey, tunggu structure buy. Okey, tunggu structure buy. Okey, dapat masuk tadi, contohlah kalau berjaya, pam, dia akan buat structure buy M15 yang baru. Okey, dia akan buat structure buy M15 yang baru. Okey. Saya buat line merah supaya korang tahu itu adalah breakout M15. Breakout M15 dia akan buat structure buy yang baru. Okey. Faham tak macam tu? Kemudian sama juga M15 dah ada structure buy yang baru. Okey. Sekarang ni sekarang ni dia akan buat proses yang sama. M15 dia akan manipulate benda yang sama. Okey. Alright. Okey, kemudian dekat sini nak turun dia balik macam biasa, M1 kena buat structure sell. Okey, M1 kena buat structure sell. Lepas tu M15 dah settle, M15 akan naik, M15 akan trending tapi akan dimulakan oleh structure buy M1. Okey. Kemudian dia akan naik. Okey, dia akan naik dan dia akan buat structure H1 yang baru. Okey, macam tu. Itu faham tak? So sekarang ni awak dah ada dua level manipulation. Okey, sekarang ni level pertama adalah M15 awak nak manipulate H1 tapi M15 gagal. Okey, bila M15 gagal, awak manipulate level kedua, awak manipulate M1 untuk menjadikan structure M15. Okey, untuk menjadikan structure M15. So M15 dah berjaya di manipulate, dia dah buat structure buy yang baru. Okey, sekarang dia dah bersedia untuk manipulate H1 pula. Faham tak? Okey, bila H1 dah settle, okey, H1 dah settle, baru proses tu sama. Proses tu akan ulang balik, dia akan pull back dan sebagainya, sama saja. Faham tak? Tapi saya nak highlightkan kat situ apa jadi. Ini tadi dekat atas tadi, contoh dekat atas ni, ini you manipulate satu level saja. M1 manipulate M15. Okey, tapi dekat sini, dekat sini, okey, H1 gagal, okey, M15 nak guna manipulate dia tapi gagal juga. Okey, so sekarang ni you guna M1 untuk manipulate M15 untuk manipulate H1. Faham tak? Dia punya level, dia ada dua level macam tu. Okey. Penatnya. Penatnya. Itu sebab korang tengok saya entry tak berhenti. Okey, saya entry tak berhenti, group elite entry tak berhenti. Okey, sebab kita ada setup manipulation. Dan benda ni korang takkan faham dalam satu kali dengar saja. Korang takkan faham sekali dengar saja. Korang kena buat. Okey, hari ni mungkin korang langsung tak faham, jam. Okey, minggu depan datang balik subjek chapter manipulation ni, korang cuba fahamkan balik. Okey, korang cuba faham balik. Sebenarnya dia tak susah pun. Okey, dia pakai benda yang sama saja. Okey, dia pakai nota ni bang, dia pakai nota breakout theory. Dia pakai nota ni saja sebenarnya. Pakai nota ni saja. Faham tak? Ini cara untuk korang entry tak berhenti. Okey, ini cara untuk korang entry tak berhenti. Okey, saya rasa semua dah lost. Sekejap, saya nak baca komen sekejap.
Strong cell. Kalau aku dulu memang suka berharap. Jangan berharap. Jangan guna support sebelah, betul. Kalau apabila setup M1 fail, adakah lukisan level kita tu tadi tak valid? Kena lukis yang baru. Azhar Ahmad tanya. Okey. Azhar Ahmad tanya, adakah kalau setup M1 ni fail, setup M1 ni fail, okey, adakah semua tak jadi? Tidak. Kalau sekarang ni, kalau M1 tak jadi, awak kena tunggu structure by M1 yang baru. Okey. Selagi tak ada structure by M15 yang baru, tiba-tiba lah kat bawah ni awak tengah cuba M1 tengah cuba, tiba-tiba M15 buat satu structure by. Okey. Dah tak pakai dah benda ni. Okey, tak pakai benda ni dah, awak fokus pada structure M15 yang baru. Okey. Saya hold tadi kat demo kena SL, maksudnya saya akan rugi banyak kalau kat real account. Betul. J Allen Iman. J Allen Iman, betul Itu sebab dengan saya jangan hold. Jangan hold. Kita memang, saya tak suka trade kalau aku hold, kalau aku ni, tak nak. Saya tak suka benda macam tu. Saya yes or no saja. Okay, saya yes or no. Kalau structure saya fail, saya cut loss. Kalau structure saya masih hold, saya hold. Faham tak? Saya punya trade macam tu. Okay, so no point awak trade lama-lama tapi awak masih berharap. No point. Okay, cuba ubah benda tu dulu. Okay, sekarang ni awak dah faham tentang structure. Okay, awak dah dengar pasal saya cerita pasal structure. Okay, so selepas ni walaupun awak tak faham 100%, okay, tapi at least cuba benda ni. Cuba improve satu benda ni saja. Awak cuba tengok, bila contohlah awak punya setup tu awak masuk, okay, awak cuba tengok kalau ada structure fail, awak cuba cut loss. Okay, cuba cut loss. Sebab cut loss ni satu benda yang paling susah trader nak buat. Okay, cut loss ni satu benda paling susah trader nak buat. Sebab apa? Trader takut merah, trader takut rugi. Tapi diorang tak sedar sebenarnya kalau diorang hold, kerugian diorang lagi besar. Okay, kerugian diorang lagi besar. Percaya cakap saya. Selalu salah marking lah, dah sell lagi dia naik. Aduh, minimum TP tu berapa? Saya ikut destination. Saya tak ada kata saya TP 50 pip saja ke apa. Saya ikut destination. Kalau destination tu dia punya distance 50 pip saya angkat. Kalau dia pergi 100 pip punya destination, 100 pip saya angkat. Saya macam tu Beto, mantap tu FXN Sound on Air. Terima kasih Abang Beto. Terima kasih. Macam traffic light movement to ensure continuation tragic flow. Structure fail gagal di setiap time frame ke? Dia setiap time frame dia berpotensi untuk gagal. Dia berpotensi, tak kisahlah daripada daily, monthly ke, dia berpotensi untuk gagal. Okay? So ini adalah cara, ini adalah konsep dia, okay, yang korang boleh pakai untuk counter structure yang fail. Faham tak? Saya bagi ni, ini bukan jawapan bocor tau. Ini adalah trading konsep. Okay, trading konsep. Kalau korang cuba nak tiru, maksudnya kalau korang tak fahamkan sendiri dan korang nak cuba tiru 100% apa yang saya buat, korang takkan dapat tau. Korang takkan dapat sebab benda ni adalah konsep. Okay? Dia bukan satu jawapan bocor. Itu sebab saya tak nak bagi SOP 1, SOP 2, SOP 3, tak nak. Faham tak? Itu sebab saya tak bagi signal. Sebab apa tahu? Benda ni you kena faham sendiri. There is no shortcut. Okay? You kena faham sendiri. Kalau you faham, you boleh fleksibel. Structure gagal, you boleh buat something. Okay? Kalau structure gagal lagi, you boleh buat something. Okay? Kemudian bila dia jadi, you tahu you nak TP dekat mana, you nak keluar dekat mana. Kemudian dia jatuh balik, you tahu you nak sell balik. Kemudian you tahu you nak buy balik. Sebenarnya banyak benda bang boleh buat. Dalam satu movement, satu breakup tu saja, sebenarnya you boleh collect beratus pip. Percaya cakap saya. Beratus pip boleh collect. Okay? Ramai tak MC semalam, saya MC. Alamak. M15 gagal, so M1 kena ada buy. Betul. Cap Zaid. Betul Cikgu pagi ni dapat $35. Alhamdulillah, tahniah. Dah dapat cover pagi ni 95 pip, loss 10 pip. Terbaik Ades. Terbaik. Kalau M1 pun gagal, tutup phone tidur. Betul. Tutup phone tidur. Okey? Boleh. Jangan takut geng. Saya tahu ramai yang akan pening. Saya tahu. Saya dulu pun pening. Okay? Saya nak cerita benda ni dulu. Okay? Saya nak dapat benda ni dulu. Saya spend banyak gila duit. Sebab saya try and error. Saya tak ada cikgu. Saya try and error. Okay? Saya spend banyak gila duit kat sini. Sebenarnya saya cerita kat korang kan. Saya untuk topik multi time frame, ni untuk dapatkan sebaris ni, untuk dapatkan tune ni,
tune time frame punya pairing ni, ini saya rasa dekat belas ribu. Okay? Saya habiskan duit saya dekat belas ribu nak dapat benda ni saja. Okay? Saya nak tune. Saya pakai macam-macam saya pakai. Okay? Saya nak try sesuaikan time frame. Dekat sini je dekat belas ribu saya habis. Dengar macam kelakar kan, tapi ya. Okay? Itu sebab saya pantang bila ada orang semua benda nak free, semua benda nak percuma, semua benda tak nak usaha, semua benda nak kena swap. Semua benda nak kena itu ini, cikgu tengok chat, kalau tak tengok chat tak boleh belajar. No. Faham tak? Jangan. Okay? You kena ada usaha sendiri. Faham? Saya tak boleh kalau ada orang yang semua benda nak percuma. Okay? Minta maaf kalau saya sedikit kasar, saya minta maaf. Okay? Tapi you kena tahu. Okay? Macam mana you punya upbringing, macam mana you punya style belajar, macam mana style you usaha, itu yang akan menentukan you ini trader yang macam mana. Faham tak? Dia ni akan menentukan you ni trader bagus ataupun tidak. Okay? Kalau you semua nak swap, okay, one day bila market lipat, you akan jadi lemah. Okay? You akan mental, you akan loss. Faham tak? You ni seorang trader yang lemah. Mental you tak kuat. Sebab apa? You punya upbringing tak bagus. You punya cara nak naik tu, you punya nak belajar tu tak bagus. Sebab semua orang swap. You tak ada usaha sendiri. Okay? Ada kawan-kawan korang screenshot strong resistance saja beratus-ratus screenshot. Okay? Belum cerita pasal mati time frame semua lagi. Nampak tak? Dia punya upbringing tu macam mana? Dia punya usaha tu macam mana? Okay? Kalau you punya cara nak naik tu tak cantik, you punya foundation tak kuat, okay? Bila you dah seorang, you memang nak buat duit dengan trading, you buat full time trading, bila otak you tak kuat, you akan jadi masalah. Faham tak? You akan jadi masalah. Itu sebab saya tak pernah amalkan spoon feeding dan sebagainya. Saya tak bagi. Faham tak? Dalam grup elite pun saya tak bagi signal. Kadang-kadang saya alert saja. Okay, saya bagi tahu diorang H1 dah breakout. So bila H1 dah breakout, diorang tahu diorang nak buat apa. Diorang tahu dah kerja apa diorang kena buat. Diorang tahu dah diorang kena tunggu F15 punya structure sell. Diorang tahu diorang kena buy dekat M1 nak ambil pullback. Diorang tahu dah semua benda tu. Faham tak? Itu cara saya asuh diorang, cara saya bimbing orang macam tu. Faham tak? Saya akan bimbing korang jadi satu trader yang kuat. Itu maksud saya super trader. Okay? Bukan trader yang biasa-biasa yang tahan floating, yang kalau merah pergi bucu katil. Tidak. Saya melahirkan trader yang tiada emosi bang. Bila win dia tak ada rasa seronok, bila loss dia tak ada rasa sedih. Saya lahirkan trader yang macam tu. Okay? Kalau you nak jadi super trader boleh. Okay? Itu cara dia. Itu cara dia. Kalau you berharap kita win ni, setiap kali kita win nak jerit-jerit huah-huah, itu bukan. Itu beruk. Yang menjerit-jerit itu beruk. Minta maaf minta maaf. Yang menjerit itu beruk. Faham tak? Trader ni adalah satu mesin. You nak jadi super trader, okay, position tu itu gagal, you tahu dah, you kena cut loss. Okay, you satu mesin. You satu mesin. Nak jadi super trader kena jadi mesin. Okay. Panjang pula khutbah Jumaat. Panjang pula khutbah Jumaat. Tak adalah saya bukan marah tau. Saya bukan marah. Okay. Saya saya akan bercakap apa yang saya nak cakap. Aduh. Okay, alright. Ini dia Ini dia. Boleh. Kes ni selalu jadi masa news ke fundamental. Saya tak pasti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Abang Amin ingatkan saya. Rumit. Ayam merasa semua dah lost. Manipulation ni buy dapat, sell pun mendapat. Betul. Yeah? Kalau macam ni entry tak berhenti. Betul. Macam ni entry tak berhenti. Ada saja entry korang Jangan cakap pasal jari. Aduh. Boleh tak tengok lagi sekali? Kena ulang-ulang lagi. Saya akan ulang lagi benda ni. Kita pergi detail sikit. Dalam webinar. Okay? Dalam webinar elite saya pergi detail sikit. Sebab dalam live ni masa dia limited. Okay? Kemudian minggu depan saya akan ulang balik. Tunjuk dalam chat. Saya tak tunjuk dalam chat. Okay? You boleh tengok sendiri. Tak ada manipulation pun ke laut. Belum manipulation. Lepas tu nak multi manipulation lagi. Lagilah jam. Tak apa. Dia macam ni. Sekarang ni korang takkan dapat the full the full tu korang takkan dapat. Dia nak dapat full tu korang kena practice sendiri. Okay? Korang kena ingat, manipulation ni M15 boleh. Kalau M15 pecah, boleh manipulate dekat M1 pula. Korang dapat itu sebab itu nama dia konsep. Konsep tu yang saya nak korang faham sebenarnya. Benda ni saya tahu takkan 100% orang faham sekarang. Okay? Tapi bila korang tahu konsep itu ada, okay, korang balik nanti habis kelas nanti korang akan buka, korang akan study sendiri. Time tu korang dapat the whole story. Faham?
Tolong study sendiri. Makin lama tengok penerangan makin faham. Alhamdulillah. Emosi tergoncang, harus banyak praktisi biar disiplin cut loss. Betul Edo Trader. Yes, betul. Semalam cut loss 150 USD. Alamak. Cut loss berapa jauh tu? 150 USD tu. Berapa jauh tu? Faham cikgu, semoga jadi pelajaran yang baik untuk saya. Yes. Okay. Aku sejak belajar tak pernah MC, sentiasa cut loss kalau salah arah. Tinggal 2 USD pun boleh grow sampai 50 USD. Betul So dia tak perlu berharap untuk ni Character limit comment live ni pada nak type banyak lagi. Dila ni dia nampak sangat marah kat saya ni. Dia banyak nak tulis kat saya ni. Terima kasih jaga. Sama-sama. But fantastic concept dan SOP. Kena hadamkan ni for future financial freedom. Yes. Saya harap benda ni membantu korang. Sebab benda ni dah membantu saya. Saya dah alami benda ni. Sebab apa tahu, orang boleh terima ataupun tidak, saya tak kisah. Saya kat sini walaupun ada satu orang yang mendengar saya akan sampaikan. Saya akan sampaikan, tak kisahlah ada satu orang pun tak ada like, tak ada share, saya tak kisah. Saya akan jalan je. Okay? Part saya adalah delivery. Part saya adalah bagi. Okay, nak terima ni adalah korang. Nak terima dan nak guna tu adalah korang. Itu saja. Orang suruh sell, aku sell. Padahal dia tengah pullback. Lala MC. Alamak. M1 tengah pullback. M15 tu gagal. Saya masuk dekat M1 structure. Boleh ke macam tu? Boleh cuba. Cikgu cuba bahas market goal tadi malam. Biar meresak kefahaman. Saya tak reti nak bahas. Nak bahas dengan market saya tak reti. Pagi ni tak sempat geng. Masa kita limited. Kita sampai pukul 12 saja. Sebab kita nak solat Jumaat. Okay, sekarang running profit. Korang running profit kat mana? Ini yang korang masuk Amboi, ada juga yang masuk. Tak ada, saya tak entry. Saya saja pasang bunyi macam tu. Saya tak entry. Jangan entry. Korang belajar dulu. Halalkan ilmu. Saya halalkan, tak apa, tak ada masalah. Misalnya 3-4 kali cut loss, baru 40 pip loss. Betul dia punya logik macam tu. You cut loss 3-4 kali, berapa sangat kan? Tapi bila UTP sedap. UTP sedap. Kat sini UTP, kat sini UTP, kat sini UTP, kat sini. Dia dah cover dah semua loss sebenarnya. Itu sebenarnya dia you kena tengok kumulatif. Halalkan hari ni ilmu. Semoga brother FSN dilimpah rezeki kesihatan yang tak putus. Susah payah belajar, lepas tu mengajar tak berkira. Sama-sama. Tak apa kasar. Jangan. Kan kasar ada orang marah. Tak apa. Biar kasar sikit, baru malas degil. Saya saja buat trading journal. Betul lah, korang kena buat trading journal. Okay? Korang kena buat trading journal. Jangan malas-malas. Jangan malas-malas. Saya pun ada lagi trading journal saya. Saya pakai sampai sekarang. Saya pakai sampai sekarang. Okay, saya ada trading journal saya. Ini saya seorang-seorang je dalam ni saya buat. Korang kena ada juga trading journal. Faham? Tak boleh buat kat buku, saya malas nak menulis. Saya jenis malas nak menulis. Jadi saya buat kat Telegram. Dalam channel tu saya seorang saja. So saya terlipat ke, saya profit ke, semua kat dalam tu. Jadi saya documentedkan saya punya perjalanan. Abang pakai Lambo ke? Tak ada, saya tak ada Lambo. Saya pakai Pro 2 saja. Saya pakai Pro 2 saja. Kejap lagi nak gerak lagi di Limbang, Kumasim jalan. Okey, baik. 5 line untuk jadi structure. Teringat sorakan Opai bila win. Izin persiapan Jumaat. Sila. Yang nak keluar dulu boleh keluar. Sekejap lagi pun saya akan end tau. Sebab saya pun nak siap-siap untuk solat Jumaat. Okey, banyak downline ke? Dah banyak downline ke? Saya nampak ada cubaan haters Ada cubaan. Dia tanya dah banyak downline ke? Dia kata dia nak bahan saya buat IB. Saya buat IB, yes. Okay, you nak jadi IB. Okay, you nak jadi IB, you kena jadi IB yang bagus. Faham? Okay, saya tak marah. Saya beritahu, you nak jadi IB, you kena jadi IB yang bagus. You kena bagi servis yang baik. IB adalah seorang yang bagi servis. Okay, you tak kisahlah you pakai Lambo ke tidak ke, tapi asalkan you bagi servis yang baik, itu saja. You bagi value kepada orang lain. Itu IB yang bagus. Dan saya seorang IB yang bagus. Okay, kalau you tak reti nak jadi IB yang bagus, you datang jumpa saya ajar you. Boleh. Kita jangan ada budaya toksik dan sebagainya. Kalau you tak pandai, you datang jumpa orang yang pandai akan ajar. Faham tak? Okay, kalau you tak boleh buat IB, you tak reti buat IB, you datang jumpa saya, you PM saya, bro, aku nak buat IB macam kau.
Okay, aku nak buat IB macam kau. Aku tak reti, boleh tak ajar aku? Yes, saya akan ajar. Faham? Tapi jangan ada budaya toksik, budaya bahan dan sebagainya, tak payah. Benda tu tak beneficial untuk siapa-siapa. Okay? Sebenarnya orang yang macam ni dia dengki, dia dengki. Dia tak boleh buat, jadi dia akan bahan orang. Untuk sekarang ni berarti goal menunggu structure buy. Yes. Thank you Cikgu Bebel. Itu ilmu bagi saya seorang trader. Detail tu maksud cikgu ada rahsia lagi ke? Tak ada. Dia tak ada rahsia apa pun. Cuma dekat webinar tu saya boleh pergi panjang sikit. Saya boleh beleti lama sikit. Sebab dekat live ni saya limited. Saya tak boleh pergi sampai 4 jam, 5 jam, tak boleh. Aduh. Kena praktikal. Hari ni tak ada entry. Okay? Kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Malam ni saya tak ada. Artinya apa Bang Messi? Saya bukan Abang Messi. Understanding come with acceptance. Acceptance come with understanding. Yes. Yes, betul. Thank you Cap. Yang penting jangan curi bini orang, betul? Bini orang kena ingat kena tahu bini orang yang mana dan sebagainya kena tahu. Cikgu, edu yang terbaik walaupun belum berapa faham. Boleh. Saya doakan orang yang betul-betul nak belajar ni. Saya tahu ada nama-nama yang daripada minggu pertama saya share dulu sampai sekarang nama-nama tu masih ada. Ada yang memang dah pandai dan dia masih duduk kat sini. Ada yang belum pandai tapi dia masih usaha untuk belajar. Saya doakan orang-orang yang macam ni, Tuhan mudahkan urusan dia. Tuhan bagi kemudahan dalam dia mencari ilmu trading dan Tuhan bagi kejayaan dia dalam trading. Tuhan bagi dia kejayaan. Sebab orang-orang macam ni korang kena percaya. Satu hari nanti bila korang dah bersedia, Tuhan akan bagi. Tuhan akan bagi. Jangan persoalkan kenapa lambat sangat Tuhan nak bagi aku. Faham? Jangan persoalkan. Tuhan tahu kerja Tuhan tu sempurna. Dia tahu bila you dah sedia, bila you tak sedia. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Salam jengat. Gerak lu. Baik. Bunyi menekan arrow. Aduh, ada juga dengar bunyi Bang, time free apa sesuai? Kuat bunyi entry. Alamak, ada yang dengar pula. Kalau saya tak fail boleh open entry sebaliknya. Jangan. Edo, awak perlu fokus. Awak perlu ada fokus. Awak perlu ada bias. Untuk nak naik, awak fokus untuk naik. Bagi saya join Telegram Trading Journal tu. Tak boleh. Tak boleh. Trading Journal tu saya seorang saja. Saya seorang saja. Bangun kelas. Terima kasih cikgu. Okey. Ajar saya cikgu. Tak payah. Ada sudah pandai dah. Tak payah ajar-ajar dah. Ada sudah pandai dah. Cikgu makin handsome. Cish. Saya hampir jumpa Tune betul atas bawah. Hampir-hampir. Sikit lagi tu akan jumpa Tune. Nak belajar jadi IB bisik-bisik nanti. Aduh, nak jadi IB boleh. Jadi IB. Tapi jadi IB yang bagus Jangan jadi IB mengarut. Malam tadi 5 kali kat loss. Setup buy fail. Spike 1 kali 40 USD akan kecil belum MC. Faham. Saya akan ada di sini. Saya tetap akan berkongsi walaupun ada seorang yang dengar saya akan berkongsi. So jumpa lagi minggu depan. Malam ni saya tak ada. Kita jumpa untuk grup elite, kita jumpa Ahad malam. Untuk yang dekat TikTok ni kita jumpa lagi hari Isnin pagi. Boleh kita jumpa lagi. Kalau saya ada terkasar bahasa, saya minta maaf. Saya tak ada marah tau Saya tak marah. Kadang-kadang saya bercakap ni dia punya intonasi macam kasar. Tapi saya bukan seorang yang marah-marah Saya tak akan marah korang. Korang tak ada salah pun kat saya So saya minta maaf. Kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Assalamualaikum. Bye bye. Okay Julia, bye bye Julia. Infinity, bye bye. Ajarkan paradigma minggu depan. Muzik Bossa Nova. Boleh. Selamat ibadah. Baik. Jangan lupa solat Jumaat
Okay, bye-bye. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi Jumaat depan. Tunggu bisik-bisik. Tak ada bisik-bisik. Saya nak end dah. Sebaik dah end live. Kalau tak end live tadi, diorang dengar dah tadi. Banyak pula order aku masuk ni. Selalu masuk satu layer je. Banyak pula aku entry ni. Uish, dah $2,000. Dah $2,000. Laju betul. Laju betul. Okey lah, nak pergi solat Jumaat lah. Okey lah, pergi solat Jumaat sekejap. Cikgu ambil wudu. Alah bodoh ni. Cikgu ambil wudu. Aduh. Tak adalah, saya ada ringtone lah. Saya tak entry pun lah. Mana ada entry? Tak adalah. Ya Allah, aku tak end live lagi ke? La ilaha illallah. Nanti kata duai. Tak end live ke? Sekejap nak end live lah. Korang ni kacau lah. Saya close position, bukan saya masuk. Kau janganlah masuk. Alah, slow sangat lah entry macam tu. Sekejap. Tak best. Macam mana? Oh ni, yes. Macam mana nak masuk? Macam nak entry ni? Macam nak entry ni, geng? Macam nak entry ni? Boleh entry lagi ke? Orang boleh entry lagi ke? Macam mana saya nak entry ni? Itulah. Macam mana saya nak entry? Ya Allah. Macam saya nak entry banyak tu? Macam nak entry banyak tu? Allah, tak apalah. Entry manual je lah. Saya nak entry yang